InsyaAllah. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram wa ashab rizwan sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'dhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'aha ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati semulakan Fadil Tuan Imam, lupa juga yang semulakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau dan puasa surau, sedang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah guna serta rahmat daripada Allah dan lagi kita bersama pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita. Kuliah kita adalah kitab hakikat hidup beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam ini kita sambung muka surat berapa tuan? 98 insya-Allah. Definisi tauhid.
Ya, apakah dikatakan tauhid? Tauhid berasal qala musannif wa ta'ala wa nafa'na bi uluni fi dari amin. Tauhid berasal dalam kalimah ahadun. Ahadun yang berarti esa. Qul huwallahu ahad. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata oleh Muhammad, Allah Taala itu esa. Allah sebagai tempat kita meminta ataupun tumpuan manusia ataupun tumpuan makhluk. Tidak beranak dan tidak beranakkan dan tiada sekutu bagi dia. Jadi tauhid berasal daripada kalimat ahadun. Ahad yang berarti esa. Artinya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap tingkah laku dan pada setiap saat. Mana kita esakan Allah setiap tingkah laku kita, setiap kehidupan kita, pagi, petang, malam, siang, tengah malam. Maknanya dalam hati kita bertikadkan Allah Taala itu esa, tidak berbidang-bidang. Sebagaimana sebahagian makhluk ini mendakwa Allah Ta'ala Tuhan ataupun Tuhan mereka ini berbilang-bilang. Ada Tuhan tu lah, ada Tuhan ni, Tuhan batu, Tuhan pokok, ada Tuhan apa lagi, busut. Ada Tuhan busut, ada Tuhan matahari, Tuhan dewa, macam-macam lah Tuhan tu kan. Kita esa, Tuhan kita esa. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang boleh serupakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam kitab Tuhfatul Murid. Dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharah At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Bajuri menerangkan daripada segi istilah ilmu tauhid itu bermakna ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaid diniyah muktasabun min adillatiha al-yakiniyah. Panjang tu kan. Ilmun, satu ilmu yaqtadiru yang menetapkan akidah ala isbatil aqaid diniyah. Satu ilmu yang menetapkan akidah, kepercayaan, keagamaan seorang, muktasabun yang dicari, yang digali, yang diusahakan. Muktasabun min adillatiha al-yakiniyah, daripada dalil yang berdasarkan kepada keyakinan. Dalil yang berdasarkan keyakinan. Itu dikatakan sebagai tauhid. Jadi tauhid ni dia satu ilmu lah. Dia satu ilmu, satu sukatan ilmu. Pada zaman Nabi, tauhid ada. Cuma dia tidak ada pecah-pecahkan dengan bab lain lah. Dia satu kelompok je tu. Jadi ulama-ulama mutakhirin, mereka lah yang memperincikan, memisahkan, buat sukatan pelajaran ini tauhid. Ini fiqh, ini hadis, ini tafsir, usul fiqh, usul tafsir. Macam-macam lagi lah ilmu ni. Dalam Islam ni luas sangat. Islam ni luas, syumul, cantik, lawa, bagus. Tak ada satu agama pun yang dalam dunia ni yang boleh melawan kecantikan Islam itu. Kecantikan, kebagusan Islam itu kan. Tak ada pun mana-mana ilmu dunia, mana-mana agama dunia pun kan. Baik. Jadi satu ilmu yang menetapkan akidah, kepercayaan, keamanan seorang yang dicari daripada dalil yang berdasarkan keyakinan. Jadi tauhid ni dia mesti yakin. Contohnya Allah Ta'ala berkuasa, kita kena yakin Allah Ta'ala berkuasa. Allah menciptakan langit dan bumi, kita kena yakin lah. Allah yang menyembuhkan setiap penyakit, kita yakin lah. Dia tak boleh orang kata 50-50, tak boleh. Dia tak boleh 50-50. Betul ke Muhammad itu Rasul? Betul? Yakin 100%. Betul ke adanya malaikat?
malaikat kiri kanan kita yang mencatat amalan kita, malaikat Raqib dan Atid. Kau yakin ke ada malaikat? Dia rasa macam ada ke tak ada? Rasa ada kot, rasa tak ada kot. Kejap ada, kejap tak ada. Tak boleh. Dia mesti yakin. Macam mana kita yakin? Berdasarkan apa yang Nabi cakap. Adanya malaikat kiri dan kanan. Adanya malaikat apa lagi? Malaikat maut mencabut nyawa. Malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Malaikat apa lagi? Yang menguruskan rezeki. Kan? Malaikat Jibril yang menguruskan wahyu, menguruskan wahyu. Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Betul tak? Yakin ke? Yakin. Kalau tak yakin macam mana? Kau yakin ke? Kau nampak ke malaikat Jibril tu? Kau pernah jumpa ke malaikat Jibril? Tak pernah. Kau yakin ke? Yakin. Yakin. Yakin tu berdasarkan kepada cerita, berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakinlah. Jadi tauhid ni misi min adillatiha al-yakiniyah. Dalil yang berdasarkan kepada keyakinan. Tak boleh 50-50, tak boleh 70%, tidak boleh 25%. Tak boleh kan? Mesti 100% keyakinan kita. Hatta kalau seandainya orang bunuh kita pun, kita tetap menyatakan Allah tu Esa. Kita tetap menyatakan Muhammad itu Rasulullah. Hatta kalau orang bunuh kita ke, orang kerat kita ke, orang pancung kita ke, orang seksa kita ke dan sebagainya, kita yakin 100% kan? Adanya hari kiamat, percaya pada rukun iman, percaya pada malaikat, percaya pada rasul-rasul, percaya pada kitab-kitab. Yakin ke? Yakin 100%. Kalau aku bunuh kau, tak kau kata tak yakin? Rasa entah kan? Tak boleh macam tu. Dia mesti yakin kan? Baik. Dalam kitab Risalah Tauhid yang dihimpun oleh Abdul Ghani Yahya dan Umar Yusuf, terdapat rangkuman secara ringkas sari pembukaan ilmu tauhid yang digunakan sebagaimana di bawah. Baik, apa dikatakan ilmu tauhid? Ini termasuk mabadi ni, istilahnya mabadi. Setiap ilmu tu dia ada mabadi dia. Mabadi ni apa nama ilmu tu? Mana ambil ilmu tu? Kan? Daripada mana punca ilmu? Apa kandungannya? Apa pembahasannya? Apa faedah ilmu tu? Biasanya mabadi ni dia ada 10 perkara. Dia ada 10 perkara. Di belakang tu ni ada 102 betul. Muka surat 102 tu kata mabadi. Mabadi ni apa nak cakap? Asas dia lah. Asas ataupun mungkin kita boleh cakap kata kunci lah. Asas atau kata kunci ilmu tauhid ni apa? Itulah. Baik. Jadi nama ilmu tauhid, nama dia ilmu tauhid boleh, ilmu kalam pun boleh, ilmu fiqhul akbar, fiqh yang besar pun boleh, ilmu usuluddin pun boleh. Disebut ilmu tauhid kerana yang dibahaskan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab nama tauhid. Dia bahas tentang keesaan Allah, ketunggalan Allah, kehebatan Allah. Allah Ta'ala ada punya banyak nama Asma' Husna. Asma' Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Jawad, Al-Qudus, Al-Mutakabbir. Banyak nama Allah Ta'ala tu. Kat situ pun kita nampak dah kehebatan Allah. Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha Pengampun, dan yang menguruskan rezeki, Al-Mun'im. Baik, disebut ilmu tauhid. Ilmu kalam pula. Kenapa disebut ilmu kalam? Kerana pada abad permulaan Khalifah Abbasiyah, Quran ataupun kalam Allah dipetikai
sama ada sama ada makhluk ataupun qadim. Pada zaman Khalifah Abbasiyah terdapat banyaknya pembunuhan di kalangan para ulama. Kerana mempertahankan Quran itu adalah kalam Allah, qadim dan bukan makhluk. Siapa yang menyatakan Quran itu makhluk, maka akan dibunuh oleh pemerintah masa itulah. Maka akan dibunuh, seksa dan sebagainya. Siapa yang menyatakan Quran itu qadim, siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka tidak dibunuh. Ada yang diseksa seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia ni mempertahankan pandangan dia dan kepercayaan dia bahawa Quran ini adalah qadim. Quran ini adalah berbentuk qadim, bukan makhluk. Cuma dalam kitab syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, di situ ada pembahasan panjang lebar lah berkenaan Quran ni makhluk ataupun qadim. Quran ini makhluk ataupun qadim. Di situ ada sebutkan bahawa bila sebut Quran saja, dia boleh kita terjemahkan kepada dua makna. Bila kita sebut Quran saja, maka kita boleh itlakkan, terjemahkan kepada dua makna. Satu makna iaitulah kepada apa yang kita baca. Apa yang kita baca, kita sebut tu. Apa yang kita baca, kita lafazkan, kita lagukan, kita tak renungkan dan sebagainya. Itu merupakan adalah makhluk ataupun hadis. Makhluk ataupun hadis benda baru. Kertas Quran, kertas tu, lembaran Quran itu yang kita boleh rasa, kita boleh pegang, dan suara yang kita lagukan itu, maka itu dinamakan sebagai benda hadis, benda baru. Habis mana yang qadim? Qadim itu yang ada pada sisi Allah. Quran yang ada pada ilmu Allah, yang ada pada sisi Allah, itulah Quran yang qadim. Itulah Quran qadim. Jadi Imam Ibn Hanbal dia ditangkap dan diseksa kerana enggan menyatakan bahawa Quran ini adalah makhluk. Kenapa? Kerana ditakuti kalau seandainya dia nyatakan Quran ini adalah makhluk, benda hadis, sudah tentu akan tergambar dalam kepala kita bahawa Quran ini adalah hadis, dan ditakuti kita akan tergambar ataupun terfaham dari kepala otak kita bahawa Quran ini adalah hadis dan ataupun mana-mana tidak sesuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita letak mana-mana tidak sesuai kepada Allah. Itu sebabnya dikata Quran ini adalah qadim, bukan hadis. Dia mempertahankan pendapat dia. Banyak ulama-ulama lain pun juga mempertahankan pendapat. Mana yang mempertahankan pendapat Quran itu qadim, maka dia akan ditangkap atau dibunuh, diseksa dan sebagainya. Itulah. Baik. Dan ulama-ulama pada masa itu menggunakan istilah ilmu kalam untuk mempertahankan hujah qadimnya Quran itu. Nampak? Ulama-ulama itu menggunakan istilah ilmu kalam untuk mempertahankan hujah qadimnya Quran. Quran itu bukan makhluk. Bukan hadis. Walaupun definisi Quran itu ada dua. Saya cakap tadi kan, kita boleh terjemahkan Quran ni, kita definisi Quran pada dua makna. Satu makna yang hadis, iaitulah benda yang kita boleh pegang, kita boleh rasa, suara yang kita lafazkan, suara yang kita lagu-lagukan itu, lagu-lagu Quran itu kita baca, ini semua hadis. Hadis, bukan qadim. Habis yang qadim mana? Yang ada pada sisi Allah Ta'ala itu. Quran yang pada sisi Allah, yang tidak ada huruf, laisa biharfin wala bisautin, tak ada huruf, tak ada suara, itu yang dinamakan sebagai qadim. Walaupun ada dua makna, kita tak boleh menyatakan Quran itu hadis.
kita tetap menyatakan Quran itu adalah qadim, sedia. Benda yang sedia, benda yang bukan baru. Laisa biharfin wala bisautin, tiada huruf dan tiada suara. Ini pembahasan panjang lebar lah tentang Quran ni, gitu. Baik, ada pula ulama menyatakan bahawa bila kita sebut kalam Allah, terus kita tergambar tentang kalam Allah yang qadim. Bila kita sebut Quran, maka terus tergambar dalam kepala otak kita, itulah benda yang kita baca, yang kita pegang, kita rasa dan kita lakukan, kita teranumkan dan sebagainya. Ada juga pendapat yang betul. Jadi kita sebut tu perkataan yang mana? Kita sebut Quran ke kita sebut kalam Allah? Kalau kita sebut kalam Allah, itu yang kalam pada Allah. Kalau kita sebut Quran, yang kita pegang, kita rasa, yang kita baca setiap hari, buka sehari siang, kan? Faham kan tuan-tuan? Baik. Baik, mana tempat ambilannya? Tempat ambilannya Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid ni diambil daripada Quran dan hadis. Pembahasan-pembahasan tauhid itu semua diambil daripada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mereka-reka. Kan banyak ilmu-ilmu agama, ilmu baru ni yang mereka-reka cipta. Mereka-reka agama kan, gitu. Kemudian yang ketiga, kandungan. Kandungan ni kan rukun iman tu lah. Letak kepercayaan pada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat. Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Tempat bahasannya kat mana? Apa benda yang kita nak bahas ni dalam tauhid ni? Pertama, zat Allah. Zat Allah daripada segi sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus pada Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? 20. Sifat yang mustahil bagi Allah apa? 20. Yang harus 1. Yang harus adalah 1. Yang kedua, zat Rasul dan perkara berkaitan dengan kerasulan. Macam mana ciri-ciri Rasul? Macam mana akhlak Rasul? Macam mana akhlak Rasul? Berapa isteri Rasul? Macam mana kehidupan Rasul? Dia lahir dalam keadaan yatim. Kemudian jadi yatim piatu. Siapa yang jaga dia? Tak? Bila dilantik sebagai Rasul? Bila? Pada umur dia berapa tahun? Di mana dia bermunajat? Okey. Nampak? Apa yang Rasul tu bawa? Nampak? Itu semua dibahas dalam tauhid. Okey. Yang C, segala perkara yang baharu, arad, yang menjadi dalil ke atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang keempat yang dibahas ni segala benda yang baharu. Ini arad. Arad ni menjadi dalil kepada wujud Allah. Mana arad? Dunia lah. Dunia, alam ini termasuk dalam arad. Alam ini termasuk dalam arad. Alam malakut lah, alam jarud lah, alam dunia lah, alam akhirat lah. Macam-macam alam. Alam, apakah definisi alam? Alam itu ma siwallah. Ma siwallah, barang yang selain Allah. Itu dikatakan alam. Kita alam tak? Kita alam. Kita termasuk dalam alam. Kita termasuk dalam alam. Para jin dan malaikat, alam tak? Alam. Dia termasuk dalam alam juga, tapi berada di alam ghaib. Alam juga, kan? Dalam kubur diseksa tak? Nanti siapa yang akan pada Allah diseksa, diazab dalam kubur. Alam apa nama tu? Alam kubur. Alam juga. Banyak alam tu kan? Baik, jadi sekarang perkara yang baru yang menjadi dalil tentang wujud Allah. Apa bukti wujud Allah? Ada alam. Adanya alam, ada diri kita, adanya tu, ada ni, macam-macam ada dalam dunia ni. Yang di perkara-perkara ghaib yang hanya didengar, makna sam'iyat wal ghaibiyat. Perkara-perkara gaib yang hanya dengar berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul.
Mana perkara gaib? Tentulah syaitan, jin, kan? Para malaikat, hari kebangkitan, nampak? Seksaan dalam kubur, seksa dalam kubur. Lepas tu titian sirata mustaqim, syurga, neraka, mizan, timbangan kan. Manusia besok akan dihisap dan ditimbang amalan mereka. Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini semua perkara-perkara gaib yang hanya didengar melalui dalil-dalil, contohnya Quran, hadis Rasulullah SAW, para pendapat ulama dan sebagainya. Nombor 5, faedah ilmu. Apa tujuan belajar? Apa tujuan belajar bertauhid ni? Untuk mengenal Allah, Rasulnya, serta membuahkan keterangan di dunia dan akhirat. Itu tujuan belajar ilmu tauhid ni. Pertama, kenal Allah. Kedua, kenal Rasul. Apa lagi? Kenal diri sendiri. Masuk tak? Masuk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Siapa kenal diri dia, kenallah Allah. Ataupun terbalik boleh juga, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang kenal Allah, kenal diri dia. Boleh juga kan? Tak masalah pun, boleh. Tapi yang asalnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Kan? Ada lagi istilah syuhud kasrah bil wahdah. Syuhud wahdah bil kasrah. Itu pun lebih kuat sama. Syuhud, penyaksian yang banyak pada yang satu. Penyaksian yang satu pada yang banyak. Penyaksian yang banyak pada yang satu. Nampaknya alam yang banyak begitu luas ini menunjukkan kepada wujud Allah. Syuhud wahdah bil kasrah. Penyaksian yang banyak pada yang satu. Penyaksian satu pada yang banyak. Nampak Allah, nampaklah diri kita. Kan? Kita pun tak nampak Allah lah. Kan? Tu makna apa? Balarah lah tu. Di sudut balarah, nampak Allah. Maksud Allah nampak Allah ni maksudnya makrifat Allah. Itu maksud nampak Allah, mengenal Allah, makrifat Allah. Siapa makrifat Allah? Kenallah diri dia. Kan? Kita nak katakan syuhud wahdah bil kasrah. Lihat pada yang satu atau yang esa, maka lihatlah pada diri kita. Nampaklah pada diri kita kelemahan, kekurangan, kan? Ataupun wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Allah kaya, kita fakir. Allah kaya dan kita fakir. Walaupun ada di kalangan Malaysia ni yang kaya, ramai juga yang kaya dunia ni. Duit bilion kan. Bilion, berjuta dia. Kalau pemain bola tu kan Ronaldo juga, apa Messi tu, tengoklah dia punya gaji dia berapa. Seminggu berapa gaji dia? Sebulan berapa gaji dia? Setahun berapa gaji dia? Kan? Juta kan dia. Tidur tak duit dia. Tidur tak duit, nampak tak? Boleh. Tapi dia orang tak nak tunjuk sangat. Dia orang tak nak tunjuk sangat. Dia orang punya harta-harta tak ada. Tapi ada di kalangan kita ni, orang Melayu ni suka tunjuk harta. Sepelik tu. Tapi macam Allah, dia orang tak tunjuk sangat harta dia. Tapi harta banyak. Dim-dim. Baik, kemudian 6, nisbah ilmu. Ilmu yang paling utama daripada ilmu-ilmu yang lain. Nisbah ilmunya dengan ilmu lain. Maksudnya ilmu yang paling utama daripada ilmu-ilmu yang lain. So ilmu tauhid ni antara ilmu yang utama, ilmu yang penting sangat. Sebab amalan kita pun bergantung kepada tauhid. Amalan kita bergantung pada tauhid. Contohlah niat. Niat kan, ibadah kita berdasar pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
hanya setiap perbuatan itu berdasar pada niat. Dan niat seorang itu di atas apa yang diniatkan. Niat ni termasuk dalam tauhid juga. Dia niat untuk apa? Dia niat untuk apa? Untuk Allah ke? Atau nak tunjuk orang? Kan? Walaupun dalam bab fiqh, dalam bab fiqh pun bincang juga tentang niat ni. Contohlah semayang. Semayang kita ada rukun qalbi. Semayang ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Rukun qalbi yang ke hati kita niat tu. Saja aku semayang zuhur, semayang asar 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala kan. Rukun qalbi lah hati. Rukun fi'li perbuatan, takbir Allah, takbir kat tangan kan. Berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud. Kita kata sebagai rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun qauli, suratul Fatihah. Surah Fatihah ni termasuk dalam rukun. Tak baca Fatihah maka batal sembahyang kita. Batal sembahyang. Wajib baca Fatihah. Tak wajib baca Fatihah bagi orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dia tak tahu baca Fatihah. Dia belum diwajibkan baca Fatihah. Sebab dia dalam suasana masih lagi belajar tentang Islam. Tapi kalau dah lama masuk Islam, daripada kecil sampai ketua Islam dah. Tapi baca Fatihah pun tak boleh. Cuba baca Fatihah. Tak boleh baca Fatihah. Tak tahu dah tanya. Sembahyang tak? Tak sembahyang. Baca dah tu. Islam dah lama dah. Islam dah lama masuk sambut gaya tahu apa kali kan. Sejak daripada kecil sampailah ketua sambut gaya kan. Baik, kemudian pengasasnya. Siapa pengasas ilmu tauhid ni? Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Orang yang pertama ilmu tauhid Nabi Adam AS. Jadi pengasas ilmu tauhid ni lah Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi masuk pengasas ilmu tauhid ni, maksudnya yang membuat ilmu tauhid itu secara teratur lah. Secara teratur, secara tersusun. Itulah Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Pada zaman Nabi tak ada tauhid ke? Ada. Zaman Nabi dah ada tauhid dah. Nabi kan ngajak supaya beriman pada Allah. Tauhid itu. Cuma dia tidak dipecah-pecahkan lagi dengan fiqh, dengan tasawuf, akhlak dan sebagainya. Dia sekali jalan terus. Sekali jalan macam tu. Jadi ulama-ulama yang terkemudian lah yang pecah-pecahkan. Belajarlah satu persatu. Satu ilmu kan, satu ilmu dan sebagainya kan. Itu yang wujudnya kitab tauhid, wujudnya kitab tafsir, wujudnya kitab tu, kitab ni dan sebagainya. Kitab tafsir, kitab majmu', fiqh. Kitab fiqh. Antara kitab yang terkenal dalam mazhab Syafi'i ini ialah kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Majmu' Syarah Muhazzab dengan kitab yang hebat. Banyak jilid tuan. Sampai tua mengaji pun tak habis. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab ni dia menghuraikan akan kitab Minhajul Talibin. Macam tafsir pula banyak. Kita ada tafsir Qasir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Tabari, tafsir Al-Kasyaf, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Ar-Rahman. Itu biasalah tuan-tuan dengar tafsir Ar-Rahman kan. Ada tak ada kat surau kita tafsir Ar-Rahman? Kalau tak ada tafsir surau Ar-Rahman ni, mana surau ni ketinggalan lah tu. Tafsir Ar-Rahman tu dia tempat ni je. Tafsir Ar-Rahman. Tapi kalau tafsir yang berjilid-jilid ni, itulah tafsir Tabari. Tafsir apa lagi? Fi Ahkamil Quran. Tafsir Baitawi. Tafsir Sawi. Tafsir apa lagi?
Tafsir fi Zilal Quran tadilah yang Syekh Qutb punya. Tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Badawi, tafsir Al-Kasyaf. Banyaklah pembagian-pembagian tafsir ni tuan. Bila apa ngaji Ustaz? Entah. Setiap tu berjilid-jilid. Satu tafsir Tabari tu sampai 10 jilid. Ibnu Katsir tu kadang 5-6 jilid. Kan? Yang tafsir Badawi tu fi ahkamul Quran tu tak jilid lah. Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir tu pun saya kat rumah saya tu tafsir Al-Munir terjemahan dia tu ada 20 jilid. Nampak? Dia ada 20 jilid, terjemahan saja 20 jilid. Bila ngaji habis pun tak tahu. Tak tahu bila habis. Jadi ilmu Islam ni wah sangat. Tak habis kita belajar kan. Sayanglah kalau kita ni tak nak mengaji. Dia tak nak mengaji kerana apa? Kerana dia anggap diri dia dah pandai, dia tak perlu mengaji lagi lah. Terserahlah pada masing-masing kan. Jadi perkataan sunnah yang berdasarkan pahaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi telah disepakati oleh para ulama dengan kebenaran yang dibawa mereka. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Alamah Said Muhammad bin Muhammad Husain Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf As-Sa'adil Muttaqin fi Syarih Ihya Ulumuddin. Fi Syarhil Ihya Ulumuddin. Apa disebut dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin? Iza utliqa ahlu sunnah bal muradu bihi al-asy'ariyah al-maturidiyah. Apabila diitlakkan kata ahli sunnah wal jamaah, maka dikenaki itu daripada Imam Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Imam Asy'ari maksudnya Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari kan, dan daripada Abu Mansur Maturidi. Macam tu. Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia punya sasilah itu sampailah kepada Abu Musa Asy'ari. Siapa Abu Musa Asy'ari? Abu Musa Asy'ari itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah. Baik. Hal ini berdasarkan tafsiran pada tafsir terhadap suratul Maidah ayat 54. Ayat Maidah ni disebut Ya ayyuhallazina amanu may yattad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu lawmata la'im zalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Maksudnya tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yattada minkum an dini, barang siapa yang keluar daripada agamanya murtad, fasawfa ya'tillah, maka Allah Taala akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dia ni Allah lah. Allah Ta'ala mencintai dia dan dia juga mereka tadi pun cinta kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, dan dia bersikap keras kepada orang kafir. Wijahiduna fi sabilillah, mereka berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafu lawmata la'im, dan mereka tak takut cecaan orang yang mencerca kepada mereka. Orang yang mencela mereka, mereka tak takut. Zalika fadlullah yu'ti man yasha, demikianlah kelebihan Allah, Allah Ta'ala beri pada siapa dia nak. Wallahu wasi'un alim, Allah Ta'ala itu maha wasi'. Wasi' ni maha luas, kemudiannya al-alim, lagi maha mengetahui. Dari maha mengetahui. Okey, apa masalah ayat ni? Kenapa disebut ayat ni? Kenapa cerita ayat ni? Dinukilkan dalam kitab Tafsirul Ma'ani, ini pun tafsir karangan Imam As-Salusi, dikeluarkan daripada Abi Syaibah dalam kitab Musnadnya. At-Tabrani dan Hakim telah mensahihkan daripada hadis Iyad bin Umar Asy'ari meriwayatkan bahawa
ketika turun ayat tersebut, maka mengisyaratkan kepada Abi Musa Asy'ari. Mereka adalah daripada golongan ahli Yaman. Ahli Yaman. Dalam tafsiran Ibnu Katsir ataupun dalam tafsiran contohnya tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua Jalal. Dua orang ulama yang bernama Jalal. Baik, dia ada nama penuh dia. Jadi kan apabila ayat ini dibaca, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, barang siapa yang murtad dan keluar pada agamanya, maka Allah Taala datang kepada mereka satu kaum. Yang mana kaum tadi dia mencintai Allah, Allah Taala mencintai dia. Bila sampai kepada ayat yuhibbuhum wa yuhibbuna, dia mencintai mereka dan mereka mencintai dia. Lalu ada beberapa orang sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah maksud dia mencintai mereka dan mereka mencintai dia? Allah Ta'ala datang ke satu kaum yang lain, yang mana ciri-ciri kaum itu Allah Ta'ala cinta kepada kaum itu dan mereka pun cinta pada Allah. Jadi sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah kaum itu yang ada ciri-ciri itu? Cinta pada Allah, apa cinta pada dia? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, kan, iaitulah hum kaumun haza. Hum kaumun haza, mereka itulah kaum ini. Lalu Nabi tunjuk kepada Abu Musa Asy'ari. Nabi tunjuk kepada sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari. Mereka itulah kaum ini. Mana yang akan daripada keturunan Abu Musa Asy'ari. Jadi Abu Musa Asy'ari ini siapa? Itu daripada keturunan Abu Musa Asy'ari. Dia daripada keturunan Abu Musa Asy'ari. Jadi maknanya kan, siapa yang berpegangan dengan pegangan yang dibawa oleh Abu Musa Asy'ari, maka dia termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana Nabi dah tunjuk kepada datuk dia itu. Tunjuknya datanya Abu Musa Asy'ari. Sedangkan Abu Musa Asy'ari itu ialah keturunan keberapa dah, cicit ke berapa dah. Macam tu. Dan seluruhnya Abu Mansur Maturidi pun sealiran dengan Abu Hasan Asy'ari. Walaupun ada juga beberapa pendapat yang khilaf, perbezaan pendapat di antara Abu Mansur Maturidi dan juga Abu Musa Asy'ari. Baik, kita lihat semula. Dinukilkan dalam kitab Tafsiruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi, dikeluarkan daripada Abi Syaibah dalam musnadnya. At-Tabrani dan Hakim telah mensahihkan dalam hadis Iyad bin Umar Al-Asy'ari, meriwayatkan bahawa turun ayat tersebut, maka dia mengisyaratkan kepada Abu Musa Asy'ari, mereka adalah daripada golongan ahli Yaman. Jadi guru Abu Musa Asy'ari ni pada keturunan ahli Yaman. Dalam kitab Jami' Al-Bayan fi Tafsir Quran yang dikarang oleh Imam At-Tibri daripada Muhammad bin Musna, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Sama bin Harb, daripada Iyad Asy'ari, telah berkata dia, bila mana turunnya ayat tersebut, maka menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abi Musa Asy'ari ataupun Abu Musa Asy'ari. Pada waktu itu ada bersama baginda, dan baginda bersabda, mereka adalah daripada kaum ini. Hum kaumun haza. Hum kaumun haza. Kalau kita lihat tiap tafsir, dalam tafsir Jalalain disebut hum kaumun haza, mereka itulah kaum ini. Jadi tunjuk pada Abu Musa Asy'ari. Siapa Abu Musa Asy'ari? Itu daripada anak cucu, keturunan kepada Abu Musa Asy'ari. Baik, kita tengok. Itu juga dengan tafsir Jalalain, Jalalain yang dikarang oleh dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahini dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, menunjukkan bahawa ayat tersebut turun, maka Rasulullah mengisyaratkan kepada
Abi Musa ataupun Abu Musa Asy'ari. Itulah. Ni dia. Dia cakap cerita-cerita tadi kan. Gitu. Baik. Imam Al-Qusairi menegaskan apabila ditunjuki seseorang dalam kalangan sahabat terhadap hal itu, maka yang dikenaki adalah keturunannya. Maksudnya. Imam Al-Qusairi menegaskan apabila ditunjuki seseorang di kalangan para sahabat, kalau Nabi tunjuk pada sahabat itu, maka yang dikenaki adalah keturunan sahabat itu, keturunan dia. Sesuai dengan ayat menunjukkan akan berlakunya keadaan tersebut. Dan Imam Abu Asy'ari adalah daripada keturunan Abi Musa Asy'ari, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa Asy'ari ini pun banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik, kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari, nama sebenarnya ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Asy'ari. Keturunan ke berapa tu? Generasi ke berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Generasi yang ke-10. Mana cucu cicit Ahmad Syahrir Asy'ari yang ke-10. Jelah. Keturunan dia cucu cicit tu, itulah Abu Musa Asy'ari. Dia mengasalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang buat sistem secara bersistematik lah. Itu yang kita belajar tu, sifat 20 kan, sifat wajib, wujud, qidam, baqa, muhalafat ta'ala, hawadis, qiyam ta'ala binafsi wa dhaniyat kan. Ada sifat nafsiyah, kemudian ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, ada sifat yang ada ta'alluq, ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, ta'alluq apa lagi, macam-macam ta'alluq. Kemudian sifat iftikar, sifat istighna, banyak lagi lah. Itulah yang disusun Abu Musa Asy'ari yang kita belajar di pondok, di sekolah pun, di universiti pun kena belajar juga. Tentang sifat 20 ini. Baik, kemudian dia lahir pada 260 Hijrah dan wafat pada tahun 324 Hijrah. Asalnya beliau adalah anak murid kepada Hashim Al-Jubai, seorang daripada keturunan Mu'tazilah. Nampak? Abu Musa Asy'ari ni guru dia Mu'tazilah. Dia asalnya dia berguru dengan Al-Jubai. Dia Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni ialah satu golongan yang meletakkan akal lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Yang mana ia diasaskan oleh seorang lelaki bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni adalah pengasas kepada golongan Mu'tazilah. Okey, Wasil bin Atha ialah orang Wasil bin Atha ini berguru dengan gurunya Hasan Basri. Hasan Basri berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Tetapi anak muridnya ialah Wasil bin Atha kan mengasaskan pahaman Mu'tazilah. Dia tak setuju dengan pendapat guru dia. Kemudian Al-Jubai ini adalah daripada anak murid kepada Wasil bin Atha itu. Kemudian Abu Hasan Asy'ari pula kan anak murid kepada Al-Jubai yang Mu'tazilah. Tetapi kan kemudian Abu Hasan Asy'ari keluar daripada golongan Mu'tazilah. Dia mengasaskan pula golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Katalah guru sesat anak murid tak sesat. Berlaku itu biasa berlaku. Kadang anak murid sesat, guru tak sesat. Kadang anak murid tak sesat, guru sesat. Jadi asalnya beliau adalah murid kepada Hashim Al-Jubai, seorang golongan Mu'tazilah, tetapi meninggalkan paham Mu'tazilah dan kembali pada golongan Ahlussunnah setelah berdebat dengan gurunya mengenai keadilan Tuhan dan juga kekadiman Quran. Beliau telah mengisyarkan keluar dan bertaubat daripada golongan Mu'tazilah.
Setelah itu beliau telah menyeru umat kepada umat Islam daripada bid'ah Mu'tazilah kepada pahaman tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan diajak manusia banyak masuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Tokoh kedua Ahlussunnah ialah Abu Mansur Maturidi. Nama beliau ialah Muhammad bin Mahmud. Lahir di Al-Maturid, sebuah tempat di Samarkand, Uzbekistan. Imam Abu Mansur meninggal 10 tahun selepas kewafatan pada Imam Asy'ari dan dikebumikan di Samarkand, Uzbek. Uzbekistan. Jadi ini dua ulama pengasas kepada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, kembali kepada tadi, iza utliqa al-sunnah fal muradu bihi al-asy'ari al-maturidiyah. Apabila ditlakkan al-sunnah, maka yang dimasukkan di situ ialah golongan Asy'ari dan juga Imam Maturidi. Gitu. Faham kan? Asy'ari bukan Asy'ari al-Qam tu. Al-Qam dulu kan sebut al-Qam. Kan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari al-Qam bukan tu, baik. Antara ulama-ulama hebat, Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya Abu Bakar Al-Kuffal, Abu Isa Al-Asfaraini, Imam Hafiz Al-Baihaqi, Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Qasim Al-Qusairi, Imam Al-Baqilani, Imam Al-Ghazali, Imam Fakhr Razi Ar-Razi, Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Kemudian apa lagi? Syekhul Islam Syekh Abdullah As-Sarqawi, Syekh Imam Bajuri. Imam Bajuri kan? Tadilah yang sebut tadi, Imam Bajuri. Mengarang kitab Tahqiqul Maqam Kifayatul Awam dan kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid. Kemudian apa lagi? Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia. Apa lagi? Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang mengarang kitab Aqidatul Najin. Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, dia ni mengarang kitab Aqidatul Najin. Saya ngajar kitab ni di Masjid Bantan, Aqidatul Najin. Kemudian apa lagi? Syekh Husain bin Muhammad Al-Jasar Al-Talabisi Salabilisi, pengarang kitab Tauhid Ushunul Hamidiyah. Itulah. Dan banyak lagi dah tentang ulama-ulama hebat dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Okey, saya sekadar itulah perbincangan kita. InsyaAllah akan datang semula. Hukumnya akan datang semula. Wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan? Tanya ada tak? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fatanya alim. Nawlana qulubana birun barakatika wa qana fa'afin. Allahumma fakina fidin, Allahumma fakina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana rasulika fi yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.
Ya.